Jom ramai-ramai kita ke jelajah aspirasi keluarga Malaysia Kelantan pada 22 hingga 24 Julai di perkarangan Stadium Sultan Muhammad Keempat, Kota Baru, Kelantan mulai 9 pagi hingga 9 malam. Pelbagai aktiviti dan program menarik diadakan. Bicara Ulama Nusantara, Sukan Rakyat dan e-sport, Karnival Jualan IKS. Konsert minggu ini at Malam Seni Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia yang akan menampilkan Datuk DJ Dev, Datuk Ramli Sarip, kumpulan Kopratasa, Hijaz dan Izu Islam. DJ Corner Kelantan FM. Pertandingan bintang patriotik. Pameran kementerian dan agensi. Siaran langsung Selamat Pagi Malaysia dan banyak lagi. Pastikan anda amalkan SOP terkini. Jadi, kita jumpa di sana. Keluarga Malaysia, keluarga digital. Keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia, keluarga digital. Kita juga akan bertanya kepada tetamu istimewa kita ini berkaitan dengan konsep dan topik yang diangkat sebagai tema untuk jelajah aspirasi keluarga Malaysia. Bersama dengan tak lain tak bukan Leha. Bertuah sekali kami pagi ini dapat berbicara dengan Datuk Seri Haji Muhammad bin Mentik, merupakan Ketua Setiausaha untuk Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Keluarga Malaysia, Keluarga Digital. Datuk Seri, itu merupakan satu lembaran yang sangat penting dalam kita beralih ke pengedaran maklumat dan juga untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat Malaysia. Di Kelantan pagi nanti 22 hingga 24 Julai, Stadium Sultan Muhammad Keempat, apa yang menanti para pengunjung nanti, Datuk Seri? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi khususnya pada keluarga Malaysia yang menonton siaran ini. Jadi pagi ini kita bersiaran berhubung dengan program aspirasi jelajah aspirasi keluarga Malaysia ya, Terence and Zaleha. Jadi untuk kali ini, edisi kali ini, jelajah aspirasi keluarga Malaysia akan dibawa khusus ke negeri Kelantan. Memanglah hasrat kita kerajaan untuk kita membawa semua jelajah aspirasi ini ke setiap pelosok negeri lah. Jadi ini merupakan negeri yang ke-6 selepas 5 negeri sebelum ini, iaitu di Perak, di Terengganu, di Sabah, Perlis dan juga di Johor Bahru. Johor Bahru yang pertama sekali dan kedua di Perlis lah. Jadi untuk edisi di Kelantan ini, kelayanannya adalah kita KECOM sebagai agensi peneraju. Jadi setiap jelajah aspirasi keluarga Malaysia di negeri ini akan diterajui oleh kementerian-kementerian yang telah dipilih khusus untuk menerajui semua program-program dan untuk menyelaraskan semua program jelajah aspirasi keluarga Malaysia sendiri. Jadi jelajah aspirasi keluarga Malaysia ini diadakan di setiap negeri setelah kita lihat kejayaan yang kita capai selepas kita menganjurkan sambutan 100 hari aspirasi keluarga Malaysia di KLCC pada 9 Disember yang lalu. Kita lihat begitu ramai sekali keluarga Malaysia yang berkunjung ke pameran-pameran yang disediakan, program-program yang disediakan selama 3 hari di KLCC. Jadi atas kejayaan itulah maka kita teruskan kesinambungan program ini dengan ianya diadakan di setiap negeri lah. Sekarang ni di negeri Kelantan sendiri. Baik, Datuk Seri, kita melihat kepada tema yang diangkat keluarga Malaysia, keluarga digital. Mengapa ia digunakan sebagai tema? Apakah yang ingin disampaikan kepada rakyat melalui tema ini? Ya, sebenarnya tema ini adalah selaras dengan salah satu core business utama kita di KECOM lah, untuk meningkatkan kesedaran digital di kalangan rakyat Malaysia sendiri. Sebab kita lihat apabila kita berhadapan dengan COVID-19 2 tahun yang lalu, kita dapat melihat bagaimana peranan digital ini memainkan peranan penting, khususnya kepada usahawan-usahawan kita. Sebab pada masa itu kita tidak boleh lagi orang kata keluar di rumah dan sebagainya. Dan pada masa itu kita pun tidak boleh pergi ke restoran dan sebagainya. Sehingga kan masa itu menjadi satu trending, satu trend, kebiasaan untuk kita menempah sesuatu barangan, even makanan sekalipun, kita tempah secara online. Jadi ramailah pengusaha-pengusaha pada masa itu berkecimpung dalam aktiviti e-commerce sendiri. Jadi sudah tentu kita memilih tema keluarga Malaysia, keluarga digital untuk kita sama-sama mempromosikan dan mempergiatkan lagi
peranan kita untuk kita mempromosikan supaya lebih ramai lagi usahawan khususnya rakyat Malaysia, keluarga Malaysia sendiri untuk berkecimpung dalam digital economy itu sendiri. Sebab apa, pulangannya amatlah tinggi sebenarnya. Sebab bila mereka berniaga atas talian sendiri, mereka tidak perlu lagi menyewa kedai, premis dan sebagainya, dan banyak penjimatan yang boleh dilakukan dengan cara ini. Jadi alhamdulillah kita dapat semakin ramai keluarga Malaysia khususnya dan juga mereka yang berkecimpung dalam pedagang kecil ini berada di platform orang kata e-digital ni sendiri. Ketika di Perak, Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia membawakan penjimatan hebat untuk rakyat Malaysia melalui 3 hari yang mana kita berkampung di sana. Ramai yang telah mendapat manfaat daripada diskaun-diskaun hebat yang ditawarkan ke atas barang-barang asas yang sememangnya merupakan barang yang semakin meningkat harganya di pasaran. Jadi adakah kita juga akan melihat situasi yang sama di Kelantan nanti? Ya. Kita lihat apa yang kesamaan yang ada kepada semua jelajah aspirasi keluarga Malaysia ini adalah satu pameran daripada 26 kementerian yang mana kita menurunkan semua perkhidmatan kita di mana tempat-tempat kita adakan jelajah aspirasi keluarga Malaysia ini sendiri. Maknanya di sebalik rakyat datang ke pejabat kita bawa perkhidmatan kita itu ke peringkat negeri, ke peringkat bawah, ke peringkat Akaumbi itu sendiri. Jadi selain daripada pameran-pameran yang disediakan oleh 26 kementerian dan juga agensi-agensi di bawahnya, kita juga ada pameran daripada SME, Small Medium Enterprise, iaitu perniagaan-perniagaan kecil, dan juga IKS sendiri, iaitu yang juga turut diberikan peluang untuk mereka mempamerkan, untuk mereka menjual barang-barangan pada harga yang berpatutan dengan diskaun yang murah. Ini atas kerjasama daripada pihak MAFI, Kementerian Pertanian dan juga KPDN SCP. Jadi sudah tentu barang-barangan, khususnya barang-barangan keperluan harian yang turut dijual dengan harga yang berpatutan itu di aspirasi keluarga di Carnival itu sendiri akan dapat, kita harap dapat meringankan bebanan keluarga Malaysia khususnya di negeri Kelantan sendirilah, sama juga di negeri-negeri yang lain. Datuk Sri, bagaimana dengan adanya pameran daripada agensi kerajaan ini sangat membantu kepada mereka yang hadir, sebab kita tahu dengan kesibukan jadual kerja mereka kadang-kadang ada yang tak sempat pergi pada hari-hari yang konvensional lah Datuk Sri dan bagaimana dengan adanya jelajah aspirasi keluarga Malaysia ini, dengan adanya pameran perkhidmatan seperti ini memberikan satu kemudahan yang sangat berbeza kepada masyarakat. Ya, seperti yang mana diwawarkan tadi melalui promosi tadi, untuk jelajah aspirasi keluarga Malaysia di Kelantan ini keistimewaannya daripada segi tempoh masa. Di Kelantan pameran mula dibuka daripada 9 pagi hingga 9 malam. Kalau sebelum-sebelum ni sehingga 6 petang. Tapi di negeri Kelantan ini kita buka semua pameran itu sehingga pukul 9 malam. Jadi dengan adanya pameran ini, mereka yang bekerja pada waktu siang bolehlah pergi selepas pejabat dan sebagainya. Dan sudah tentu antara sebab kenapa kita adakan jelajah aspirasi keluarga Malaysia bermula pada Jumaat hingga ke Ahad, sebab ada negeri yang mana Sabtu, Ahad tu ataupun Jumaat itu waktu mereka bercuti, mana mereka boleh berkunjung ke pameran untuk mendapatkan perkhidmatan dan juga program aktiviti yang disediakan di situ. Baik, kita akan juga melihat persembahan-persembahan rakyat dan juga artis-artis tempatan. Namun kita lihat terlebih dahulu antara legasi Pantai Timur yang akan juga dibawakan dalam jelajah aspirasi keluarga Malaysia. Saksikan klip ini. Jelajah aspirasi keluarga Malaysia negeri Kelantan sudah tiba. Bakat mari ramai-ramai. Banyak benar bagai mugo. Gebuk kewe kerjaya. Ingat 22 hingga 24 Julai ini 9 pagi hingga 9 malam di perkarangan Stadium Sultan Muhammad keempat.
Ya, pelbagai lagi pengisian menarik selain daripada persembahan DK Barat akan terus dibawakan menerusi jelajah aspirasi keluarga Malaysia. Ingin kita tinjau sedikit tentang atur cara hiburan yang akan dipersembahkan untuk rakyat negeri Kelantan. Silakan, Datuk Seri. Ya, pelbagai program hiburan turut disediakan sebenarnya. Di mana antaranya adalah persembahan oleh artis-artis jemputan seperti dalam promo tadi, Datuk DJ Dev, Datuk Ramli Sarif, dan juga persembahan-persembahan yang lain yang kita bawa khas ke negeri Kelantan pada hari Ahad malam itulah. Dan selain daripada situ, keunikan untuk jelajah aspirasi keluarga Malaysia di Kelantan ini juga kita turut mempamerkan persembahan pertandingan tomoy. Pertandingan tomoy untuk merebut kalau piala ini bukan piala, ini tali pinggang. Sebab tomoy dia macam wrestling macam wrestling je, tapi ini tali pinggang untuk merebut tali pinggang yang berhormat Menteri Kelkom Tan Sri Datuk Sri Panglima Taun Pelena Anwar Haji Musa selaku penasihat tomoy Malaysia. Saya pun baru tahu bila semalam saya tengok maklumat ni, saya baru tahu rupanya menteri saya ni penasihat pada Persatuan Tomoy Malaysia. Jadi yang nariknya tentang pertandingan tomoy ini bukan diadakan di kalangan orang Kelantan. Tapi juga melibatkan mereka daripada Thailand, daripada Burma, daripada saya difahamkan daripada Algeria pun ada juga turut bertanding dalam pertandingan. Selain daripada sudah tentu penggiat-penggiat tomoy daripada negeri Kelantan. Dan saya difahamkan perlawanan ataupun pertandingan tomoy ini merupakan salah satu program yang amat diminati oleh keluarga Kelantan sendiri, warga negara daripada rakyat Kelantan sendiri. Jadi ada pameran daripada agensi, ada aktiviti yang ada crowd pula untuk aktiviti seperti ini. Dan bagaimana pula dari segi aktiviti, dari segi acara-acara kerohanian, dan bagaimana ini juga dimuatkan sekali dalam jelajah aspirasi keluarga Malaysia kali ini? Ya, untuk kali ini seperti juga jelajah aspirasi keluarga Malaysia di negeri lain, kita juga ada program kerohanian. Satu ialah iaitu bicara utama Nusantara, di mana kita menjemput ulama daripada Thailand dan juga daripada negara kita sendiri untuk membicarakan tajuk iaitu memperteguh kesatuan ummah. Yang ini akan diadakan pada hari Jumaat malam, pada hari pagi Jumaat. Pada pagi Jumaat program ini akan diadakan. Jadi bukan saja topik ini dibincangkan melibatkan ulama kita, tetapi jemputan daripada ulama negeri Thailand sendiri. Kita cuba untuk dapatkan jemputan ulama daripada Indonesia, tapi oleh sebab-sebab kekangan masa dan komitmen di sana, maka jemputan kita itu tidak dapat hadir. Kalau tidak, kita ada 3 ulama yang akan membicarakan topik ini yang amat menarik sekali. Mungkin jelajah seterusnya. Mungkin insya-Allah jelajah seterusnya. Okay. Dan juga kita ingin melihat kepada majlis perasmian nanti akan disempurnakan semestinya oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Apakah jangkaan untuk pengumuman yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat nanti? Datuk Seri ada apa-apa yang ingin disampaikan? Oh, yang itu sudah tentu satu perkara saya tak boleh sebut lah, sebab itu kena tunggu yang ucapan daripada Yang Amat Berhormat dan pengumuman daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Jadi seperti kita sedia maklum, acara perasmian akan diadakan pada pagi Sabtu, yang mana akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Dan selepas itu kita ada satu lagi program, iaitu program unik. Kalau di Kelantan disebut Backwo. Backwo ni macam saya difahamkan lahir daripada perkataan bahasa Inggeris big work. Big work sebab rupanya ini merupakan satu gotong royong. Gotong royong masakan gulai kawah beramai-ramai. Oh wow. Yang diadakan di Katerai lah. Dan jangkaan perlibatan hampir 5,000. Tetapi walaupun diadakan di tempat bukan di pekarangan jelajah aspirasi keluarga Malaysia sendiri, tapi kita kira itu sebagai sebahagian daripada program jelajah aspirasi keluarga Malaysia.
Jadi sudah tentu ini pun amat menarik. Ini sesuatu kelainan. Ya. Maknanya tumpuan itu bukan saja jelajah aspirasi keluarga Malaysia ini diadakan di pekarangan Stadium Sultan Muhammad Keempat, tetapi juga diadakan di tempat lain. Ya. Dan Datuk Seri, kalau Datuk Seri 5,000 yang terlibat untuk acara itu, dan kalau ditelusuri jumlah pengunjung sebelum untuk lokasi-lokasi sebelum ini, Perak mencatatkan jumlah yang sangat tinggi. Ya, ya. Makin lama makin meningkat jumlah pengunjungnya. Perak Sasarannya untuk Kelantan bagaimana, Datuk Seri? Kita lihat daripada segi trending, daripada segi trend kehadiran itu semakin meningkat. Bermula di Johor dalam 22,000 dan di Perlis 15,000 menurun sikit, dan di Sabah 25,000 di Sabah itu, dan di Terengganu 32,000, dan sekarang ni rekod dipegang oleh Perak lah 44,000. Jadi kita sebagai Kementerian Peneraju, ini cabaran pada kita sebab Yang Berhormat Tan Sri telah menetapkan sasaran 50,000. Jadi saya berkeyakinan tinggi yang kita akan dapat capai 50,000. Sebab apa? Salah satu lagi daya penarik untuk orang ramai, khususnya rakyat di Kelantan hadir beramai-ramai ke pekarangan Stadium Sultan Muhammad Keempat ini, kita ada satu program juga, itu perlawanan bola sepak. Perlawanan bola sepak antara JDT 2 dengan Kelantan FC. Itu pada hari Jumaat petang. Hari Jumaat petang. Memang riuh betul. Memang riuh betul. So, sebab tu kepelbagaian program ini akan dapat menarik minat ramai, khususnya warga di negeri Kelantan sini untuk datang beramai-ramai memeriahkan lagi program jelajah aspirasi keluarga Malaysia sendiri. Datuk Seri, secara rasmi sekali lagi satu jemputan kepada semua penonton Selamat Pagi Malaysia pagi ini supaya datang kalau berkesempatan 22 hingga 24 nanti. Silakan. Ya, saya bagi pihak Kementerian Komunikasi dan Multimedia ingin menjemput semua rakyat negeri Kelantan khususnya, dan juga rakyat di negeri-negeri berhampiran. Walaupun kita adakan di Kota Baru Kelantan, saya ingin menjemput semua sekali, khususnya rakyat di negeri Kelantan, untuk datang beramai-ramai ke program jelajah aspirasi keluarga Malaysia yang akan diadakan pada 22 hingga 24 Julai ini, daripada 9 pagi hingga 9 malam, bertempat di pekarangan Stadium Sultan Muhammad Keempat, dan pelbagai program disediakan untuk manfaat rakyat di negeri Kelantan sendiri. Dan satu lagi saya nak tambah, itu karnival peluang pekerjaan yang disediakan oleh Pekeso, di mana dijangkakan 4,000 kekosongan jawatan boleh direbut peluang itu oleh rakyat yang mencari, rakyat negeri Kelantan khususnya yang mencari pekerjaan, yang melibatkan dalam 28 agensi. Jadi antara agensi-agensi yang menaruhkan peluang pekerjaan ini adalah seperti contoh Proton, Maybank, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia sendiri, iaitu agensi di bawah kementerian. Jadi saya berharap pada mereka yang ingin mencari peluang pekerjaan, datanglah ke karnival peluang pekerjaan yang yang disediakan sempena jelajah aspirasi keluarga Malaysia sendiri. Ini anjuran Pekeso. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Seri Muhammad Mentek, iaitu Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia, kerana sudi hadir dan memberikan pencerahan tentang acara nanti 22 hingga 24 hari bulan di Kota Baru Kelantan. Jelajah aspirasi keluarga Malaysia menanti anda. Kalau bukan di Kota Baru pun sebenarnya kalau Jertih Kuala Besar dekat dah sebenarnya. Boleh je drive pergi stadium. Terima kasih sekali lagi Datuk Seri.